Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu kita memuji, bersyukur pada Allah kerana memberi kita satu peluang untuk berada di majlis yang sangat-sangat dimuliakan Allah, iaitu majlis salatul khusyuk syahadah. Kerana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berpesan di antara sahabatnya, aku melihat sahabat-sahabat Nabi yang paling disayangi Nabi adalah mereka yang sentiasa berikhtiar, berusaha untuk mempertingkatkan mutu solat mereka. Allahu Akbar. Jadi beliau meneliti kenapa Rasulullah mencintai sahabat-sahabat ni, dan kerana mereka sentiasa berusaha untuk meningkatkan kedudukan salatul khusyuk mereka, tingkatan demi tingkatan, tingkatan demi tingkatan. Dan kenapa pula Rasulullah sayang mereka, ya? Kalau Rasulullah sayang mereka 3 kali, Rasulullah sayang kita 7 kali lipat kali ganda. Sebab hadis Nabi juga, kepada sahabat dikata tuba, tuba, tuba. Tapi kepada kita Nabi sebut 7 kali tuba, 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 tuba. Berita baik untuk saudara-saudaraku. Bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kamu sahabatku saja. Merekalah saudara-saudaraku yang akan datang di akhir zaman nanti. Allahu 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 Allah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Allahu 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 Allah. Allahumma salli wa sallim Nabiyyina Muhammad alaihi salam. Allahu Allahumma salli wa sallim ala syafi'ina Allahu Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad alaihi salam. Allahu 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 Allah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad alaihi salam. Allahu 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 Allahu
Allahu Allahu Kalau Nabi sayang sahabat-sahabatnya kerana mereka memperindahkan solat mereka, hubungan dengan Allah, Nabi pasti sayang pada kita. Wajib Nabi sayang. Kerana apa? Kenapa Nabi sayang ya? Kerana Nabi gembira di akhirat nanti. Inilah sahabat-sahabatku yang aku bawa bersamaku untuk menyaksimu dalam solat, ya Allah. Dalam solat, inilah sahabat-sahabatku yang menyaksi aku saksi dalam solat, ya Allah. Ya Allah. Jadi dengan Nabi berkata kepada, dengan Nabi berdialog kepada Allah bahawa ini sahabatku yang menyaksi, mereka selamat, mereka tidak akan disoal, mereka dapat pasport tahalal jannah bi ghairi hisab, masuklah kamu ke syurga tanpa dihisab kerana syahadah kamu dah cukup. Nabi yang menjadi saksi sendiri di sisi Allah. Bila Nabi jadi saksi, seluruh malaikat jadi saksi, Nabi jadi saksi, Allah pun bersaksi. Jadi itu yang Nabi sayang pada mereka. Di zaman ini pula begitu jauh perintah, begitu jauh kita. Ada sebuah hadis Nabi, sallu ra'aitumuni usalli, solatlah seperti mana kamu melihat, kata Nabi, melihat aku solat. Sahabat Nabi boleh lakukan, kita tak boleh lakukan. Boleh, wallahi boleh, sekarang pun boleh. Ramai jemaah kita masa di Kelantan, waktu subuh je ya, saya tak cakap waktu lain, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak mungkin, tapi subuh pasti jemaah-jemaah kita dapat menyaksi Rasulullah jadi imam. Rasulullah berada depan imam, Rasulullah, cahaya Nabi ada, Rasulullah duduk dalam majlis waktu subuh. Masa di Kelantan, masa di Pahang, masa di Ipoh, masa di Seremban Negeri Sembilan, masa di Johor, Madinah, Mekah, ramai menyaksi. Jadi perkara itu tidak mustahil. Kalau Nabi punya hadis bersabda, ra'ait, sallu, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Jadi tidak mustahil. Di zaman Nabi tak boleh, dah berlaku. Selepas zaman Nabi pun sampai kiamat akan berlaku. Okey, alhamdulillah. Jadi Abu Hasan Al-Kirkani pula, beliau meriwayatkan, kata beliau, barang siapa telah dipilih untuk diberi ilmu salatul khusyuk ni, mereka telah dimasukkan oleh Allah di dalam alam kejayaan, alamul faizun, alamul la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun, orang-orang yang berjaya dan telah memperolehi kemenangan. Kenapa? Sebab di zaman Abu Hasan Al-Kirkani, seorang ulama yang terkenal, bila beliau ceramah, daripada asar orang dah berkumpul nak dengar ceramah lepas maghrib. Penuh masjid, di lapangan penuh, sampai orang naik ke atas pokok. Tak ada tempat, dia naik atas pokok. Kalau pokok tu boleh tahan hanya 10 orang, 20 orang naik atas pokok. Atas bangunan semua penuh. Orang-orang tua yang ada di hospital, rumah sakit, diminta tolong angkat mereka, bawa pergi ke majlis.
Sebab majlis beliau penuh dengan getaran, penuh dengan pengisian, penuh dengan barakah. Malah orang-orang tua yang dekat nak mati, ada 40 hari lagi nak mati atau 90 hari nak mati, mereka boleh nampak nur turun daripada langit, dan mereka boleh nampak wajah-wajah suci di langit, wajah sahabat Nabi, wajah-wajah para pejuang, mereka boleh nampak di langit, sekeliling langit. Begitu Abul Hasan Al-Kirkani. Tapi dalam majlis salatul khusyuk beliau hanya berpuluhan, belasan atau puluhan sahaja orang yang dipilih, yang datang berkumpul mempelajari ilmu salatul khusyuk. Apa kata guru beliau Abu Yazidul Bastami rahmatullah alaih, seorang pencinta solat. Setiap langkah beliau keluar dari rumah nak pergi ke Mekah, setiap 2 langkah atau 5 langkah beliau solat sunat. Tapi malangnya sampai di Kaabah, Kaabah hilang. Beliau menangis. Saya datang ke Kaabah. Oh, kau datang ke Kaabah ke? Angin. Sekejap lagi angin datang. Angin tu cakap dengan dia, kau datang menyembah Kaabah ke menyembah Rabbul Kaabah? Wah, dia terkejut. Ya Allah, saya tak kenal rupanya Rabbul Kaabah. Saya hanya mementingkan solat tanpa mementingkan kepada siapa saya tujukan solat ini. Beliau setelah begitu lama mempelajari ilmu salatul khusyuk, majlis beliau sentiasa mengingatkan, barang siapa telah dipilih oleh Allah untuk menghadiri majlis salatul khusyuk, kejayaan telah ditulis atas dahi mereka. Allahu Akbar. Telah ditulis, kamu tidak ada lagi, kamu tidak akan dibiarkan Allah, kamu tidak akan terhina, kamu tidak akan rugi, kamu tidak akan celaka, kamu tidak akan binasa. Tidak akan binasa, kata Abu Yazidul Bastami. Kerana waktu majlis salatul khusyuk yang datangnya hanya wali-wali Allah, iaitu anak murid bagi beliau, baginda. Semua wali-wali Allah yang besar je hadir. Yang lain tak dapat hadir. Kenapa? Sebab Allah pilih. Allah nak bagi pada zaman beliau guru yang besar, lebih kurang dalam beberapa puluh hijrah je dari zaman Nabi. Allah nak bagi ilmu ni kepada wali-wali yang besar di zaman beliau, anak murid dan khalifah beliau, supaya mereka boleh turunkan ilmu secara berperingkat-peringkat. Jadi beliau berkata, orang yang telah dipilih untuk berada di majlis salatul khusyuk, wallahi, kata beliau, kamu telah ditulis sebagai orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Dan ini bertepatan dengan qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh telah berjaya orang yang mukmin, yang khusyuk di dalam solat mereka, dan sentiasa mempertingkatkan dengan ilmu demi ilmu untuk mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah. Allah berfirman, wa'lamu, ketahuilah dengan ilmu, wa'lamu, ketahuilah dengan ilmu, dan ilmu itu mesti ilmu yakin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ini ayat ni dah wajib untuk kita bila dengar azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita wajib ulang 100 kali, 1000 kali, tak kisahlah, ya, kerana kita nak ingatkan Rasulullah ada dalam diri kita. Ini ayat ni, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Surah Hujrah surah 49 ayat 7. Wa'lamu, ketahuilah dengan ilmu.
Bukan ilmu calang-calang ilmu, bukan ilmu-ilmu biasa, tapi ilmu sehingga membawa kamu kepada keyakinan, ilmu yakin. Sudah kamu dapat ilmu yakin, jangan kamu rasa lega, jangan kamu rasa sudah puas, tidak. Kamu cari ainul yakin. Sudah dapat ainul yakin, jangan rasa puas, rasa hakul yakin. Benar di dalam diriku Nabi sallallahu alaihi wasallam wujud. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu anna fikum Rasulullah, wa'lamu. Barang siapa mengulang-ulang ini dari subuh sampai solat dengan ahli syahadat, solat subuh, dia pasti akan bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia menyebut asyhadu an la ilaha, mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, dia pasti akan dapat bertemu. Pertemuan di sir, pertemuan di roh, pertemuan di rohani, pertemuan di kalbu, pertemuan di akal, pertemuan di mata. Semua boleh berlaku. Semuanya boleh berlaku. Tidak ada satu pun mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kita ni beriman atau tidak. Kita tak boleh beriman tanpa ilmu. Kita tak dapat ilmu yakin, tidak dapat ilmu yang iman. Ilmu yang iman, ya. Jadi ini ayat dia, wa'lamu anna fikumur Rasulullah. Ayat ni wa'lamu, ketahuilah dengan ilmu bahawa Rasulullah ada dalam diri kamu. Kamu kena ketahui dengan seyakin-yakin ilmunya. Jadi macam mana nak tahu Rasulullah ada dalam diriku? Tadi Taha, Yasin, Hamim, Muhammad. Taha, Yasin, Hamim, Muhammad. Taha, Yasin, Hamim, Muhammad. Taha, Yasin, Hamim, Muhammad. Ada waktu kalau saya membaca ni sampai macam gila. Jadi gila baca-baca, tak mau berhenti. Sampai kedua mata tu cahaya tu keluar. Saya tak nampak apa pun di keliling. Siapa begitu? Pasti bukan cahaya kita, bukan kita jahil, kita zalim, kita ke dalam kegelapan. Jadi barang siapa hidup di antara 4 nama tu, Taha, Yasin, Hamim, dah kamu yakinlah sebahagian Nabi dah ada dalam diri kamu tu. Allahu Akbar. Kalau dia ulang Taha, Yasin, Hamim, Muhammad, siapa lagi yang ada bersama kamu kalau bukan empunya nama yang disebut dalam Quran? Taha disebut dalam surah Taha, Yasin disebut dalam surah Yasin, Hamim disebut dalam surah Hamim. Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taha, Yasin, Hamim, Yasin, Hamim, Muhammad. Taha, 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 Yasin, Hamim. Sallallahu alaihi wasallam. Cahaya inilah yang kalbu kita perlukan. Cahaya Nabi inilah yang kita perlukan, sirajan munirah. Kalau tidak, kita tak akan dapat cahaya Allah dunia dan akhirat. Jadi kalau nama tu sudah hidup dalam kalbu kita, nak hidupkan dalam kalbu, kita berada bersama jemaah, sama-sama buat. Kita seorang-seorang buat bagus, tapi tidak seperti berada di dalam jemaah, sama-sama sebut. Kita dapat limpahan karunia para sahabat-sahabat kita menghidupkan nama yang suci.
nama insan yang suci dalam kalbu kita. Itu adalah isyarat bahawa malaikat sedang kata Nabi ada dalam diri kamu. Ini firman Allah. Wa'lamu anna fikum tu adalah firman Allah. Wa'lamu anna fikum Rasulullah tu firman Allah. Jadi malaikat membenarkan, ya betul Rasulullah ada bersama kamu. Sehingga ke satu tahap yang paling tinggi kepada wali-wali Allah, Allah yang mentahqiqkan tu, aku sedang sebut nama Taha, Yasin, Amin, Muhammad. Aku sedang sebut. Itu Quran, itu kalamku. Aku yang kata, aku yang berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah Rasulullah ada dalam diri kamu. Aku juga yang tahqiqkan kamu. Aku juga yang membenarkan untuk kamu. Aku juga yang mengakinkan untuk kamu. Jadi kita mengenal wa'lamu anna fikum Rasulullah. Allah di peringkat yang tertinggilah. Kalau mula-mula kita boleh hanya tahu para siddiqin, syuhada, solihin, warathatul anbiya yang menyebut dalam kalbu kita. Kalbu ni apa? Bukan jantung yang berdarah, itu jantung. Kalbu ni lain. Jantung tu physical essence. Kalau kalbu tu non-physical essence. Non-physical essence. Essence yang tidak mempunyai jirim ataupun darah ataupun daging ataupun apa. Itu kalbu. Kalbu, ya, kalbu. Jadi non-physical essence. Jadi disitulah pancaran satelit datang dari Nabi-Nabi Rasul, dari siddiqin, syuhada, menyebut nama Nabi kita, mengulang apa yang dalam Quran. Di peringkat yang tertinggi malaikat, peringkat lagi-lagi tinggi Allah sendiri yang menyebut Taha, Yasin, Amin, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meyakini di dalam diri kita ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadilatnya sangat banyak. Taib. Pada hari ini subjek yang kita bukakan adalah Allah nak bukakan adalah ilmu dan makna takbir. Subjek ni sangat luas. Sedikit sahaja kita dapat bukakan di majlis yang lalu lepas majlis 17 Salatul Khusyuk tu tentang Allah Maha Besar. Ilmu takbir. Ilmu takbir. Tolong faham ya. Setiap takbir yang kita lafazkan masa qiyam berlainan masa rukuk, berlainan masa sujud, berlainan di antara dua sujud, berlainan di rakaat kedua, rakaat ketiga. Macam mana berlainan? Allah membukakan penyaksian. Saya bagi satu contoh yang sangat-sangat kecil untuk mengetahui betapa besarnya kuasa Allah. Kuasa Allah maha besar tu kita nak perhati di mana dahulu ya. Itu satu ilmu yang penting. Kita ambil satu mikron. Satu mikron berapa sentimeter je. Di antara daging dan tulang kita, satu mikron size 25 juta sel sedang transfer di antara bone marrow dengan darah daging. Yang saintis, doktor tahu apa yang zahir, tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan di antara tulang dengan daging tu, ya Allah, ada sesuatu keajaiban. Kenapa dipetik satu benda yang sangat kecil? Sebab Allah nak kita tahu kebesaran Allah dalam satu perkara yang sangat-sangat remeh atau kita tak nak ambil tahu. Satu mikron daging kita bertemu dengan tulang, melekat dengan tulang, di antara daging tulang tu dengan isi dalam tulang tu ada banyak perkara berlaku. Ini satu keajaiban. Jadi bila Allah buka penyaksian itu dalam solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi banyak perkara-perkara yang kita ingin wajib tahu
untuk mengenal ilmu takbir. Contohnya rambut kita dipotong, dia tumbuh. Dalam keadaan tumbuh tu apa takbirnya yang sangat-sangat luar biasa. Seluruh jutaan-jutaan rambut yang telah dipotong serentak, kuasanya konsisten, dia tidak mampu dilakukan oleh kulit kita, jasad kita, jasmani kita. Bagaimana kuasa besarnya Allah sedang berlaku hanya dalam solat Allah buka. Hanya dalam solat, tidak ada di tempat lain. Maka disitulah banyaknya takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, ini masuk di dalam fokus mana ya? Ini zahir. Ini dalam zahir. Yang selama ini kita belajar tentang 10 fokus. Satu, fokus nafas. Ya. Fokus emosi, fokus kalbu, fokus rohani, fokus dalam tilawah, perasaan ke dalam sir. Sebelum 10 fokus ni kita belajar, kita wajib mengenal 7 fokus zahir. 7 fokus zahir tu wajib kita kenal. Sebab itu yang zahir awal dahulu semasa kita solat. Contohnya dalam 7 fokus tu, satu adalah kalam. Kalam. Masa kita solat, tidak ada kalimah insan yang kita boleh baca. Batal solat. Tidak ada kalimah jin kita boleh baca. Kalimah malaikat tak boleh baca. Hadis, saya nak baca hadis lah. Batal solat. Tak boleh. Saya hari ni nak baca hadis, tak nak baca surat, tak boleh. Jadi ada 7 fokus utama itu zahir. Tapi saya terus masuk ke fokus 10 sebab nakkan kita merasai kemanisan solatul khusyuk dari dalaman dulu. Patut luar dahulu baru masuk ke dalam. Ya, tapi kita dah melompat siri, bagi rasa dulu, dan kita bukakan yang luar. So luar tu ada 7. Satu, fokus kepada kalam Allah. Fokus kalam. Kalam apa? Kalam Allah. Tidak boleh fokus kepada kalam manusia. So you kena putus di sini. Macam mana nak putuskan seluruh kalam manusia, kalam 13 makhluk musuh-musuh Allah? Ini satu ilmu yang kita akan pelajari ya. Tapi putuskan dulu fokus hanya kepada kalam Allah. Kedua, fokus kepada kalimah Allah. Ini zahir lagi ni, belum lagi batin ya. Okay, jadi ada 7 perkara yang wajib kita fokus. Nanti saya bukakan. Kenapa saya bukakan? Sebab kita nak faham takbir. Allahu Akbar wajib dilafazkan. Walaupun kita makmum, Allahu Akbar. Jadi lafaz itu kena dijiwai. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dalam ucapanku, ingatanku, segala-galanya. Dalam darah dagingku, zarah-zarahku, darahku berjalan, nafasku, jantungku bergerak 24 jam. Semuanya takbir, takbir. Jadi itu sebab saya kena buka 7 fokus ni. Ya. Fokus kepada kalam Allah, fokus kepada kalimah Allah. Yang lain pula nanti sikit-sikit dulu. Jadi ada 7 fokus zahir, 7 fokus batin. Yang 7 fokus zahir, 10 fokus batin. 10 fokus batin tu semua dalaman. Nafas dalaman, akal fikiran dalaman, ya. Ingatan dalaman, emosi dalaman, minda dalaman, kalbu dalaman. Rohani. Tilawah ni bukan ucapan. Tilawah ni yang kita tilawah penuh dengan rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawah ya, bukan qiraat. Qiraat berbeza dengan tilawah.
tilawah, majlis tilawah penuh dengan khusyuk, penuh dengan perasaan, penuh. Jadi dia mendalam lagi sikit, ya, dalam daripada dalaman, dan sir, ya, perasaan dari dalaman. So kalau kita nak mantapkan 10 di luar tu, 7 ni pun perlu kita belajar. Kita perlu mantapkan, bermula daripada kalam Allah, takbir. Sebab itu kalimah Allah, itu kalam Allah. Selama mana dalam Quran ada disebut Allahu Akbar, itu kalam Allah. Selama mana Allah suruh kita bertasbih, bertakbir dengan kalimah itu kalimah Allah. Okey, cantik. Alhamdulillah. Jadi sebelum majlis minggu lepas, kita ada belajar satu majlis tentang kehadiran Allah, ya, dalam rukuk. Sebenarnya kita tidak akan rasa, kita tidak akan dapat menikmati, kita tidak dapat menghayati, kita tidak dapat mengalami pengalaman yang khas tentang kehadiran Allah tanpa mengenal Allah di mana. Kita kena kenal dulu Allah di mana, baru kita tahu Allah hadir bersamaku di mana. Kita telah mengamalkan di poin yang khusus apa yang Syekh suruh amalkan, agar kerohanian ihsan Syekh itu masuk dalam amalan kita, dalam minda kita, kalbu kita, agar kita beramal, kita rasa macam test drive lah, ya. Kita pergi showroom, kita ambil test drive kereta, kita tak boleh bawa balik rumah, sekejap saja. Jadi tapi ini test drive ni kita boleh amal dalam solat sehingga terbuka. Tapi tidak akan terbuka sepenuhnya, sedikit-sedikit Allah bukakan kalau kita secara konsisten beramal. Allah akan buka ilmu tu. Tapi penting kita mengenal di mana Allah, ain Allah. Yang itu dalam surah Hadid ayat 4-5. Kita baca sama-sama, ya. Dalam surah Hadid ayat surah 57 ayat keempat kelima, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kita nak petik satu ayat ni, sama-sama kita baca. Wa huwa ma'akum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Ulang lagi, ulang 7 kali. Wa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Wa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu bima ta'maluna basir. Bacakan terjemah. Ialah telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tak baca ayat tu saja. Apa tu langit? Pergi ke sana lagi 1 jam habis. Langit ada dalam diri, bumi ada dalam diri. Di antara langit dan bumi ada pertengahan di mana ada singgasana Allah, arasy Allah. Jadi kita nak jangan ingat langit bumi itu
itu yang besar pada Allah. Tidak. Langit dan bumi dalam diri manusia, 7 petala langit, 7 petala bumi di dalam diri manusia, itu yang lebih agung, lebih mulia, lebih hebat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau you baca ayat tu, you buka, saya kena bagi ilmu. So saya nak you fokus kepada satu ayat tu, wa huwa ma'akum saja. Jadi ingat, jadi kalau kita tidak kenal 7 petala langit, kalau orang buta, apa benda 7 petala langit ni, bumi ni apa guna untuk dia? Apa benda untuk dia, orang buta? Ada ramai sahabat Nabi buta, ada Nabi-Nabi Rasul yang buta. Langit tu tak ada penting untuk Allah, untuk kita. Bumi ni tak penting untuk Allah, untuk kita. Allah berfirman, kalau bumi ni, seluruh isi bumi ni, nilai dia sama seperti sayap seekor nyamuk, aku telah mewahkan orang kafir, aku telah bagi mereka minuman, aku akan bagi mereka minuman. Tak ada nilai. Makna apa yang Allah beri mereka tu tak ada nilai. Jadi jangan buka ayat yang ke sebelum tu. Kita fokus ayat ni sebab ayat ni relevan. Wahwa, bismillah. Wahwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia tetap bersama-sama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Sekali lagi terjemah. Dan dia tetap bersama-sama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Syaitan ni pandai. Dia pergi bukakan ayat yang lain, baca tu, jadi kita punya perhatian sana, langit bumi. Kenapa langit bumi tak dijawab dulu ini? Kita bukan di subjek langit dan bumi, kita di subjek Allah di mana. Jadi Allah menjawab, aku bersama kamu di mana saja kamu berada. Bersama siapa? Soalan pertama. Okey. Bersama macam mana? Di kanan ke, kiri ke, depan ke, belakang ke? Kita wajib tahu. Kenapa kita wajib tahu? Sebab seluruh makhluk ini di mana kita tahu. Jadi orang yang tidak mengetahui Allah itu di mana, dia orang yang paling zalim. Paling zalim. Dia paling zalim. Kalau orang tu tahu, dia paling orang yang bertakwa. Paling bertakwa sebab dia takut nak buat apa pun. Dia takut nak cakap buruk. Dia takut nak buat apa-apa yang tak baik. Sebab dia dah kenal Allah bersama dia. Okey. Ayat ni berfirman, aku bersama kamu. Dia tetap bersama kamu. Wa huwa ma'akum. Di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui segala yang, Allah melihat segala yang kamu kerjakan. Okey. Di mana Allah? Macam mana nak tahu kehadiran Allah? Jadi selama ni saya disuruh mengucap-ucap kosong je lah. Ya. Kalau ada Allah bukakan, itu rahmat, karunia Allah. Kena ada ilmu. Kena belajar ilmunya. Kalau dah belajar ilmunya, menjadi mudah. Ilmu ni sangat yakin. Sangat meyakinkan. Lebih yakin daripada makhluk. Kalau masih Allah berada bersama saya yakin tidak. Allah bersamamu lebih engkau wajib yakini. Okey. Ada seorang abid, dia membaca ayat ni satu hari 1000 kali dalam solat. Sebab dia pernah dengar orang yang sentiasa membaca ulang membaca tu akan terbuka ilmu ghaib. Pasal ini ayat ni ghaib ilmunya. Allah berada bersama kamu, tak nampak. Ghaib, ilmunya ghaib. Allah pun ghaib. Tidak, Allah ghaib kepada kamu, kepada awliya Allah, Allah zahir.
Jadi Allah di antara dua alam ya. Ghaib dengan zahir. Ilmu tak cukup. Jadi abid ini setiap hari dalam ratusan rakaat dia, 1000 kali dia baca. Sehingga dia tinggal. Dia komplain pada Allah. Dia boleh berbual dengan Allah. Aku solat, ya Allah, aku solat, sebelum aku membaca ayat ni, tak pernah diganggu oleh iblis dan syaitan. Kenapa waktu aku membaca ayat ni, syaitan, rupa dia, jin, iblis, segala rupa syaitan, iblis datang. Berlainan-lainan pula. Ada yang 1 mata, ada yang 7 mata, 9 mata, ada yang 11 mata, ada yang macam-macam tanduk. Apa ni ya Allah? Kau dah beriman. Allah berfirman kepada dia, kau sudah beriman kepada ayatku ke tidak? Tengok soalan dari Allah. Kau beriman, ini ayat Allah, ini Quran. Kau beriman, tapi kau tidak kenal aku ada di mana. Jadi bila engkau membaca, syaitan adalah musuhmu, musuhku. Dia akan membawa perkara yang khilaf agar engkau tinggalkan amalan ni dan kembali apa yang kau buat dahulu. Solat dengan apa yang kau tahu, kau baca, aku tak ganggu. Tapi ini berat, ini iman. Kalau dulu Islam engkau membaca tabbat yada abi lahabin iza zulzilatil ardu zilzalaha al-kariyatu mal-kariya wa ma adraka mal-kariya yauma yakunun nasu kalfuy. Kedatangan takut, neraka dia takut, menangis, syurga dia senyum, seronok. Baca tentang neraka, dia takut, menggeletar. Allah suka tu. Tapi syirik. Kerana dia takut pada neraka, dia menangis kerana neraka, dia gembira kerana syurga. Khusyuk solat dia. Khusyuk pada siapa? Makhluk. Khusyuk kepada neraka, khusyuk kepada syurga. Jadi syaitan tak nak kacau. Syaitan tahu itu syirik. Tolong faham. Tolong faham. Kalau pergi ke Mekah, bila ayat azab, Inna Allah sari'ul hisab walahum azabun alim. Diulang 10 kali, menangis. Semua jemaah menangis. Dia pun, imam pun menangis. Semua menangis. Bila datang azab, bila datang ayat iman macam ni, Allahu nurus samawati wal ard fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu pandang ada wajah suci Allah, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah. Cepat-cepat dia baca, takut. Takut apa? Takut dia diganggu, dia menggeletar. Bila membaca tu dia macam takut hilang iman. Tangan Allah, wajah Allah. Tengok. Jadi saya kembali kepada abid itu, dia menangis pada Allah. Allah kata, bila engkau baca tentang neraka, engkau khusyuk tentang neraka. Sebab neraka tu makhluk. Engkau takut pada makhluk, bukan takut kepada aku sebenarnya. Kau baca pasal syurga, engkau gembira dan khusyuk nak lagi membaca ayat-ayat syurga. Fi jannatin na'im zullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawlunatin muttaqiina ala ya mutaqabilin yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Wah, seronok baca ayat-ayat surga. Seronok dalam sejuk, rasa sejuk. Ya, Allah rasakan kesejukan. Tapi dalam tu ada syirik. Kerana tidak ada ingatan pada Allah, ingatan pada syurga, ingatan pada neraka. Tolong ambil perhatian pada benda ni. Di benda ni kita nak arah kepada salatul khusyuk. Jadi abid ni menangis pada Allah. Kenapa aku baca ayat ni? Sebab ayat ni ayat iman. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku bersamamu,
Aku bersamamu di mana saja engkau ada. Ini ayat afdalul iman. Nabi bersabda, afdalul iman, afdalul iman an ta'lama anna Allaha ma'ak haizuma kunta. Seafdal-afdal iman kamu mengenal, kamu mengetahui, mengenal Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Allahu Akbar. Ini afdalul iman, sabda Nabi. Kalau saya tak ada afdalul iman, engkau ada dhaiful iman, adhaful iman, selemah-lemah iman. Ada dua pilihan, sama ada kau cari adhaful iman ataupun afdalul iman. Adhaful iman, dhuyuful iman, dhaif, dhaif, dhaif. Dhaif tu daif lah, daif. Bahasa Melayu daif ya. Daif ya. Lemah, daif. Dalam bahasa Arab dhaif. 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 Orang Malaysia baca dhaif. Indonesia, Brunei, Singapura baca dhaif. Dhaif. Wah tu tak keluar. Orang yang kalau nak tahu orang asal Arab, wah. Ustaz-ustaz pun tak boleh sebut. Walaupun dia pakar, susah dia, lidah tu nak bengkok. Wah, ma'adub alaihim, ma'adubi alaih, walallah, waladdah. Tak boleh. Dia Arab. Nabi kata, akulah orang Arab yang sempurna membaca ayat Allah. Ma'adhubi alaihim. Allah, ya. Jadi ini Allahul Him. Kalau kau tak, dia menangis, ya Allah tunjuk. Masa tu dia kata, ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah aku jalan. Fatihah pun kita belum lengkap dia punya ilmu dan makna. Kita membaca surah Fatihah, tolong ya, masa baca tu tolong fokus ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Dari solat Isya ni sampai subuh, tetapkan aku di jalan yang lurus. Jangan bengkok, jangan aku jadi kafir. Itu sebab Nabi bersabda, pagi-pagi beriman, petang kafir. Petang-petang beriman, pagi kafir. Pagi tak boleh bangun subuh. Tolong, yang tak bangun subuh siapa? Kafir ke Muslim? Halo? Kafir. Yang pagi bangun subuh dengan rasa berat, siapa dia? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kita tahu diri kita ya. Allah. Itu Fatihah. Jadi ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, sentiasa kumpulkan aku bersama orang yang telah Engkau beri nikmat iman. Nikmat iman yang soleh, nikmat iman yang syuhada, nikmat iman yang sedikit, nikmat iman anbiyaul mursalin. Tolong setiap hari dalam 5 waktu tu, setiap hari aku ada bersama mereka. Kalau tak ada, ya Allah, hadirkan Fatihah, antar Fatihah kepada guru kita, kepada guru-guru kita, antar Fatihah, rohani mereka datang. Dah, apa yang you minta Allah dah sampaikan. Allahu Akbar. Rohani. You switch on TV dari Amerika, kepala botak Donald Trump boleh keluar. Botak ke dia? Tak tahulah. Sana sini boleh keluar. Satu button saja. Ini wali Allah, Aulia Allah, rohani mereka sepantas kilat, sar'an boleh keluar. Ya Allah, kita tak kenal lagi Allah ya. Jadi jangan lupa Fatihah tu. Dari solat ini sampai ke solat akan datang, jangan kau bengkokkan sampai mati. Itu fokus kita kepada bacaan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau tak dapat an'amta alaihim, kita di kalangan orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang sesat, disesatkan oleh syaitan, iblis dengan lalai kepada Allah. Bukan sesat agama, kita sesat dalam ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi iman. Jadi Abid tu membaca, Allah kata ini ayat iman. Bila kau baca ayat iman, iblis, syaitan mesti ganggu you, khilafkan you kepada ayat ni. Jadi mereka datang. Allah, dia menyesal. Benar dia merasai apabila dia membaca ayat-ayat yang dia gemar, khusyuk. Tapi bila dia membaca ayat-ayat ni, ayat seperti iman, ayat iman, Allah afdalul iman ni, diganggu oleh syaitan dan iblis, dan fikiran dia tidak tentu sebab ilmu kurang. Dia membaca diganggu. Mana Allah? Kau cakap Allah, kau baca wa huwa ma'akum, Allah bersama kau. Mana Allah? Di kanan, di kiri. Dia disoal. Jadi ilmu tak ada, iman jadi lemah. Jawapan dia kurang. Dia tak boleh kalahkan iblis dan syaitan. Walaupun Allah bukakan dia kasyaf, dia boleh berdialog dengan syaitan dan iblis, namun dia gagal kerana tak ada ilmu. Taib. Minggu lepas kita ada belajar tentang haulallah, quwwatullah, qudratullah. Jadi mulai sekarang, sebelum kita rukuk, sini dah hidup dah habis Fatihah, fokus kepada 3 kul tu, 3 suratul Ikhlas, untuk memberatkan solat kita terus. Apa yang saya perlu buat patutnya nafi, tapi bila kita dah ada dalam solat, tak apa, buat dulu haulallah, 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 haulallah. Buat satu saja dulu, haulallah, ataupun 3 sekali, haulallah, haulallah. Tahan nafas, buat haulallah, haulallah, quwwatullah, quwwatullah, qudratullah, sampai dia hidup. Kalau saya beritahu ganjaran 5 ganjaran yang Allah beri kepada orang yang telah hidup kalbunya ni, kalian sampai mati 1 saat tak akan tinggalkan amalan ni. Saya bagi tahu satu je. Di langit yang ketiga tak, 7, 6, 5, langit ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Langit dari atas ke bawah, langit ke-5 Allah bukakan untuk dia kun fayakun. Allahu Akbar. Kun fayakun. Macam mana tu ya? Ini semua orang ada pengalaman. Semua orang. Selepas dapat zikrullah dalam nafas, selepas dapat talian, balik dari kerja ni, saya hari ni ingin nak makan asam pedas lah. Balik rumah dah masak asam pedas. Allah, kun fayakun. Saya nak buat inilah, dah tercapai. Cita-citanya dah kun fayakun. Sebenarnya masa dia ingin tu, Allah kabulkan. Atau malaikat doakan, sebab dia sentiasa dalam zikir Allah, ingatan pada Allah. Jadi itu sedikit sebanyak. Kita nak kun fayakun tu sentiasa ada. Sentiasa Allah beri. Itu ganjaran yang paling terbesar. Kalau yang lain saya nak cerita, tak perlu. Seorang jemaah kita, Muhammad Noor pun ada. Sekali dia dengar ilmu ni, dia balik, kawan dia telefon, ayah saya sudah lumpuh. Tolong datang doakan. Dia baca satu ayat saja. Wa idza batashtum jabbarin, wa idza batashtum jabbarin. Surah ya, 78-9. Wallahi boleh bangkit, boleh bangun macam tak ada ya. Jadi ini salah satu, tapi ada lebih besar daripada tu. Itu sebab saya kata, kalau kalian tahu amalan tu begitu besar fazilatnya, kalian tak akan tinggal. Seorang wali Allah juga, talian guru-guru kita, lepas dapat ilmu ni, dia memang suka makan sirih, makan. Jadi diorang ada satu, dia panggil dabbah, tempat letak yang putih-putih tu apa? Kapur. Dia ambil dabbah tu, pukul dia, angkat, pukul. Dia pukul, dia angkat. Tapi masa dia pukul, angkat, kalbu dia, haulallah, quwwatullah, qudratullah. Haulallah, quwwatullah, qudratullah. Haulallah, quwwatullah, qudratullah. Hidup setiap.
Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menjadi wali kutub kerana amalan dia ni. Sebut pun tidak ada. Angkat letak, angkat letak, angkat letak, angkat letak. Dia jadi subconscious. Dia jadi perkara yang sudah sebati. Masuk kereta, buka kunci, jalan. Ingatan pergi tempat lain, tapi kerja kereta, jalan pandu kereta sampai destinasi sampai. Ini amalan ni. Ini amalan pembuka kalbu dan mata hati kalbu. Okey. Jadi sebelum tu apa saya kena buat? La haula, la haula, la haula. Satu dulu. Ambil satu dulu, petik satu dulu. Tiada daya, la haula. Apa saja. La haula, la haula, la haula. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Ini ilmu ni sangat dalam. Sebab haul tu banyak kategori dia. Ilmu ni pernah kami buka pada bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan bulan yang paling mudah ilmu ni masuk. Sebab tak ada syaitan, tak ada iblis. Senang dia masuk. Dalam haul Allah pun ada banyak kategori. Haul fi quwwah, haul fi qudrah, haul fi khafi. Haul daya dalam makhluk yang tidak hidup. Batu. Apa daya batu? Apa daya pokok? Daun tak boleh bergerak. Dia bergerak kerana ada angin. Apa haul dia? Apa haul dalam makhluk yang hidup? Banyak kategori dia yang kita kena halusi sampai dia hidup. Zikir tu akan hidup sendiri. La haula, la haula, la quwata, la qudrata. Dia akan hidup sendiri. Tapi yang kita perlu tahu ilmunya. Majlis ni bukan untuk ilmu. Majlis ni terus nak amal. Majlis ini untuk mengamal terus di dalam solat apa yang kita belajari di bulan Ramadan lepas, 2 tahun lepas, 3 tahun lepas pernah terbuka ilmu ni. Jadi majlis ni untuk diamal. Majlis itu untuk dibuka. Jadi siapa ada dalam majlis tu, dibuka pada majlis ni, dia tahu mana nak aplikasikan ilmu ni. Tapi kena juga masuk mendalam kepada haul. Haul tu apa ni? Kita tangan ni berdiri begini pun haulnya ada. Haul tu daya tu ada. Macam mana? Saya duduk diam, tegak, tak bergerak. Tolong. Gravity bukan haul ke? Kalau gravity tak ada, saya akan naik macam di bulan. Saya akan jatuh. Saya tak boleh berdiri tegak. Habis tu kita tahukah ada berapa haul di antara malaikat dengan alam Allah dengan alam kita ni, jasad ni, jasmani ni? Kita tahu tak dalam belakang kulit kita ni sedang berkembang sedikit demi sedikit, sedang jadi tua, sedang luput. Itu haul ke? Tidak haul. Itu sebab kita tidak tahu ke darah tu dalam tu haulnya berjalan, walaupun tidak nampak, tapi menyaksi dengan ilmu. Jadi kategori haul tu sangat mendalam. Macam mana haul tu datang ke dalam jari dan tangan? Ini ilmu yang akan membuka mata hati. Mata hati terbuka, zikirnya akan jalan. Masa tu dah tak perlu sebut aulallah, 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 aulallah. Ilmu tu akan menjadi muzakkir. Muzakkir, tukang peringat. Zikrah, tukang alam. Dia punya kerja alam. Muzakkir, kerja dia alam. Alam jam kita dah, terus kita matikan. Atau dia snooze lepas 5 minit, 10 minit. Ini tidak. Muzakkir ni memperingatkan kita. Fazakir innama anta muzakkir. Fazakir, peringatkan. Sesungguhnya engkau orang yang sentiasa memperingatkan orang. Muzakkir. Dan dia jadi zikrah. Dalam darah daging kita, zikir itu dah berjalan.
Tak boleh berhenti selama-lamanya. Jadi apa hasilnya? Tenteram kalbu, tenang jiwa, aman. Itu yang kita cari, itu yang kita nak, itu yang kita idamkan dunia dan akhirat. Jangan datang bertemu aku selagi kalbu kamu tidak salim. Illa man atallahu bi kalbin salim. La yanfa'u malu wala banun. Surah Asyurah ayat 90. La yanfa'u, tidak akan berguna harta kamu, keluarga kamu, amalan kamu, satu pun tak berguna. Illa man atallahu bi kalbin salim. Barang siapa datang dengan kalbu yang salim, inilah kunci untuk dapat kalbu salim. Haulallah, quwwatullah, qudratullah. Dia hidup bila kita sentiasa haulallah, la haula, la haula, la haula, la haula, la haula. Bukan dengan mulut, dengan mata, dengan akal fikiran, dengan sebutan dalam diri. Jadi mulut kita boleh duduk diam, lidah boleh duduk diam, bibir boleh tutup. Cakap pasal dunia tak apa, cakap pasal duit, cakap pasal harta, tak ada halangan. Itu sebab jangan jadi sufi yang bodoh, jadi sufi yang alim, berirfan, arif billah, sabda Nabi. Jangan jadi orang sufi bodoh. Saya tak mau buat kerja, saya tak mau cari duit, saya nak sebut Allah, la haula, la haula, la haula, la haula, la haula. Bila dapat makan dia pergi mengemis dekat orang. Mana kau punya ilah? Allah ilahmu ke manusia ilahmu? Dunia ilahmu? Tak faham lagi konsep ilah, tak belajar ilmu la ilallah. Kononnya jadi sufi, jadi sapi lagi bagus, senang dapat makan. Ya, cari tuan saja, tuan tu makan, tuan tu bagi kita makan sampai hari korban, hari raya korban. Tak takut apa, korbankan diri. Ya, jadi Allah bukan mau sufi, Allah mau arif billah, orang yang mengenal Allah, mengenal Allah seyakin-yakin pengenalan. Walaupun satu bab, walaupun la haulah ni, la haulah saja dia tahu, sampai hidup sampai mati itu je dia amal. Lain semua dia tak mau, tak amal, tak mau, tak tahu. Ini je dia amal daripada ilmu la ilaha illallah. Kerana kena ada nafi dan isbat. Kalau you la haula aja, kalbu you tidak hidup haulallah, haulallah, nafi ada, isbat tak ada. Isbat ada, nafi tak ada, tak laku. Isbat haulallah, Allah, haulallah, haulallah, haulallah. Dia tidak nafi. Ini bukan dayaku, itu bukan daya dia, itu bukan daya mereka, itu bukan daya mereka, itu bukan haul mereka. Dia tak nafi, tak berguna juga. Ya. Jadi insya-Allah kita berazam dan usaha dengan amalan sampai mati, setiap zarrah-zarrah, harakah-harakah, haul fi harakah, haul bi ghairi harakah. Macam mana daya tanpa harakah? Banyak ilmu kita nak belajar, tapi ini bukan majlisnya. Ramadan, nuzulul Quran. Sebab bulan tu tidak ada syaitan nak datang kacau kita punya iman, kita punya ilmu, kita punya kitab-kitab semua dia tak bawa. Kosong masa tu. Haul bil harqa, haul di dalam haraka, haul bi ghairi khalqa, haraka. Macam mana haul tanpa harakat? Dinding tidak ada haraka, tapi ada haul, ada daya Allah. Ada daya Allah. TV tak bergerak, tapi ada daya Allah. Tahu Allah, barulah zikir tu hidup. Bila dah ketahui, hidup. Tengok yang mati pun hidup, tengok yang tak mati pun hidup, yang hidup pun, yang tengok yang hidup pun hidup, zikirnya hidup. Ini yang kita kena faham. Sehalus-halus zikrullah. Mudah. Itu sebab orang belajar la ilallah, orang yang paling bertuah di dunia ni, bernasib baik, kata Imam Baihaqi.
orang yang belajar ilmu la ilallah, orang yang bernasib baik, orang yang bertuah dunia dan akhirat. Jadi macam mana nak kenal daya Allah dalam lampu yang tak bergerak ni? Belum ada ilmu. Ada ilmu, subhanallah, ilmu tu akan menjadi muzakkir. Kita kena faham ini ilmu yang baru. Ilmu Allah adalah muzakkir, zikrah. Dalam Quran ada Allah sebut, fazakir innama anta muzakkir, zikrah. Aku tidak turunkan melainkan ayat-ayat Quran ini menjadi zikra, alam yang berpusing, pusing, tidak pernah berhenti memperingatkan kamu kepadaku. Zikra. Jadi ingat bahawa ayat-ayat Allah yang dipelajar dengan ilmunya adalah muzakkir, tukang memperingatkan kita kepada ketenangan, ketenteraman kalbu, kepada ingatan pada Allah. Ingatan pada Allah membawa ketenteraman kalbu. Ingatan pada Allah dalam nafas membawa keamanan. Ingatan kepada Allah di dalam akal fikiran membawa ketenangan. Ingatan pada Allah dalam rohani membawa kebahagiaan. Ingatan pada Allah di 4 peringkat membawa kejayaan. Kejayaan besar tidak diganggu oleh syaitan. Innahu laisa alaihi sultanun. Kamu tak berdaya untuk mengganggu orang iman yang berzikir. Mereka adalah sultan, mereka adalah raja. Kamu sebagai pengganggu tak boleh, sebab mereka raja, mereka dikelilingi oleh tentera Allah, malaikat-malaikat Allah. Sebab bila mereka berzikir, malaikat bersama mereka, aku bersama mereka. Ana ma'abdihi nazakarni. Ya. Jadi yang kita nak perkukuhkan pada hari ini mengenal ilmu takbir. Bila kita masuk ke bab haul fi harka, haul bi ghairi harka, haul fi sir'in sara, rihan sarsara, qadaran maqdura, semua ayat Quran macam mana diperhalusi untuk mengenal macam mana daya Allah di dalam urat-urat ni. Boleh aku saksikan, ilmu kita ada. Darah berjalan, urat beroperasi, 60 trilion, 70 trilion sel melakukan 7 trilion aktiviti satu saat. Satu saat 25 juta sel mati, 25 juta sel hidup. Semua kita tahu, kita tidak saksi. Kita tidak menyaksi. Bolehkah disaksi? Boleh. Kalbu akan menyaksi, dia akan mentahkikkan kita. Itu penyaksian. Jadi insyaAllah kita tahkikkan pasal haulallah, kuatullah, kudratullah. Tahan nafas dan nafi. La haula, la haula, la quwata, la haula, la quwata, la quwata, la kudrata. Tahan nafas. Bawa kereta, tahan nafas. 3 tu hidup. Dan conclude semuanya daripada Allah Al-Qadir, Allah Al-Muqtadir. Conclude. Selepas kita dah nafi dengan mata, dengan akal, mata akal nafi, diulang-ulang dalaman. Mata nafi, isbat nafi, tu buka, tutup, buka, nafi, sampai kalbu tu dah ulang. Apa yang kita lakukan di sini, dia ulang dalam bahasa isbat. Haulallah, quwatullah, kudratullah. Mata la haula, la haula. Nampak je pergerakan la haula. Susah nak buat kalau tak tahan nafas. Sebab bila kita bernafas, bererti nafas kita sentiasa dipengaruhi oleh iblis, syaitan, waswasil hannas. Itu sebab nafas kita tidak kuat memperingatkan kita. Sebab sepatutnya kita buat nafi ni, la haula ni, zikir nafas laju. Wah, seronok zikrullah dalam nafas ni menjadi seronok. Macam kereta air condition top dalam hari yang panas, sejuk, seronok.
Kalau bila kita nafi, la haula la quwata, la haula la haula la haula la, nampak je pokok bergerak, la haula, nampak je jari bergerak, la haula la haula, apa pun bergerak, la haula la haula la haula la haula la haula la haula. Sini mulai hidup. Siapa hidupkan? Bukan you punya kuasa nak hidupkan nisbat dalam kalbu. Tolonglah, tak ada siapa pun boleh hidupkan apa pun dalam kalbu. Kalbu bukan ruang kita. Kalbu bukan kita punya boundary. Kalbu bukan alam kita. Kalbu alam Allah. Rahsia Allah. Kalbul mu'minin arasy Allah. Jadi kalau bukan mukmin, Allah kosongkan tempat tu. Kosong, jiwa kosong, merana, dahaga, lapar, dahaga, haus. Itulah kalbu orang Muslim yang tak ada ilmu syahadah. Kita pun dahaga tapi diisi. Kita dapat santapan dia, makanan dia, hidangan dia, kita sentiasa dapat. Jadi kita diisi, terisi, berisi. Mereka tak ada. Jadi mulai hari ini sampai mati azam, berazam, beriktikad. Tidak ada satu gerak-geri aku nampak kecuali mataku, akalku tidak menyebut 3 perkara. Tak mau aku sebut lain-lain perkara, tak mau. Kerana aku nak hidupkan kun fayakun. Ada lagi banyak kalau saya sebut, kalian akan berhenti kerja, tak mau pergi kerja, tak mau lagi cari duit, buat kerja ni saja. Rasa kemanisan nanti. Jangan. La tansa nasibaka fid dunia. Jangan lupakan nasib kamu di dunia. Kerja, cari dunia, cari akhirat. Ya. Ini guru-guru kita begitu hebat mereka. Mereka kata jadi orang kaya di dunia dan akhirat. Jangan jadi miskin dunia, kaya di akhirat. Dengan kekayaan dunia banyak kamu boleh buat dakwah, membawa orang kepada Allah. Kerja yang paling mulia, mulia dan mulia. Kita kena faham program kita yang buat ni, program 5K ni, semua peserta yang datang untuk mendengar motivasi 5K ni, semua adalah intan belian emas yang belum digali, belum dipolish, sudah dikeluar tapi semua lumpur. Kalau kita polish dorang, semua jadi intan kepada Allah, belian kepada Allah, emas Allah, semua wali-wali Allah. Dengan ilmu ni orang boleh jadi wali Allah. Jangan anggap ilmu ni rendah. Biar dia siapa pun dia boleh jadi wali Allah. Dia Perdana Menteri, dia boleh jadi wali Allah dengan ilmu ni. Dia orang tukang cuci sampah, boleh jadi wali Allah dengan ilmu ni. Begitu besar. Sebab Allah berfirman, orang yang sentiasa mengingatiku adalah waliku, ahlullah, ahlul zikri, ahli, keluargaku, orangku, waliku, waliku. Jangan main-main. So, setiap orang yang datang ke program 5K ni, semua intan belian, intan belian, intan belian emas. Kita polish bagi ilmu, mereka boleh jadi baik daripada kita, lebih hebat. So anggap itu intan dan belian untuk menyelamatkan kita di akhirat. Saya nampak banyak nak bermusuh je. Ini orang tak baik, ini tak baik, dia. So inilah syaitan. Ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Hancur semua amalan. Hancur ibadat kita depan Allah. Wahai sahabat-sahabatku, Nabi bawa pergi ke tempat yang paling busuk di Mekah. Busuk, penuh dengan bangkai anjing, babi. Semua tutup. Hidung Nabi tak tutup. Nabi bau syurga. Faham ya? Sebab Nabi tidak ada keburukan di dalam diri Nabi.
Semuanya baik dan mulia. Kalau kamu tidak rasa diri kamu lebih jijik daripada ni, kamu tidak ada kebaikan. Menangis sahabat. Tolong rujuk hadis tu. Kalau kamu, wahai sahabatku yang mulia, kalau kamu tidak rasa kamu lebih hina dan jijik daripada bangkai-bangkai kotor ini, tidak ada kebaikan di dalam sisi kamu. Tolong. Asyik nak cari salah. Orang tu salah, orang ni salah, dia ni salah, aku betul. Kalau begitu Nabi tak ada siapa pun lah sahabat Nabi. Semua keburukan. Penzina, pembunuh anak, perogol. Itulah sahabat Nabi ya. Nabi nak pilih dia punya keburukan, tak ada satu orang pun tinggal lah. Kisah Sayyidatina Khadijah seorang aja ada. Tolonglah, tolong. Rahmat, kasih sayang. Sayang. Macam mana aku nak selamatkan saudaraku ni? Dia ada salah. Macam mana aku nak yakinkan dia jadi orang yang baik? Macam mana aku nak motivate dia dengan apa yang dia tidak tahu? Macam mana aku boleh tampil ke hadapan bagi motivasi? Jangan buat begini, jangan buat begini. Tolonglah. Selagi you ada negativity dalam tu, you tidak akan berjaya hidup dan akhirat. Dia akan menjadi you punya pula. Dia akan jadi you, dia akan tarik diri you. Negativity datang kepada kita kerana kita ada negativity. Kita gagal bisnes kerana ada negativity yang tolak positivity itu datang. Kita gagal kerja kita sebab kita ada negativity yang orang lain tidak suka. Kita bercerai kerana ada negativity orang lain tidak suka. Dia reflect. Dia reflection. Tolong kena fikir hal ni sedalam-dalam. Masak kena fikir. Kerana ni bukan senang. Negativity menjadi halangan seluruh perkara dalam hidup kita. Itu sebab guru-guru kita mengisi positivity yang tinggi. La ilaha illallah, syahadah, zikrullah. Masih ada melekat negativity. Kita tahu. Kita bersabar. Kita mahu isi sebaik-baik kalimah. Tidak ada kalimah lebih afdal daripada la ilaha illallah. Tidak ada ilmu yang lebih afdal daripada la ilaha illallah. Jadi semua peserta program 5K ni semua adalah intan, demas, belian untukku, diriku, untuk menyelamatkan aku di akhirat nanti. Saya sampaikan ilmu ni akan pasti hidup dalam diri dia, kalbu dia. Tanya satu soalan je. Apa soalan tu? Mana bapa engkau, mak engkau, datuk engkau, nenek moyang engkau, adik engkau? Semua dia jawab. Allah di mana? Tahu tak apa Allah hukum? Zalim, jahil, kafir, munafik, mubtilun, fasikun, fajirun. Banyak hukuman. Kerana satu je dia tak tahu Allah di mana. Sudah itu cukup dakwah. Untuk orang sedar sampai mati dia tak boleh lupa. Kalau dia tak datang balik, tak apa. You dah dakwah yang paling terbaik, ilmu yang paling tertinggi di dunia ni. Seafdal iman. Dan tidak ada jawapan kepada soalan tu hanya melalui ilmu syahadah. Tengok sampai mati dia ingat, you tak? Cakap waktu you solat, Allah di mana? Depan ke, belakang ke, kiri ke, kanan? Kalau kau kata di depan, kau Hindu. Kau Hindu kafir. Kalau kau cakap Allah di belakang, Allah di bawah, kau syaitan, iblis. Kalau kau kata Allah di kiri, kau munafik. Kalau kau kata Allah di kanan, kau fajir. Semua ada tuduhan dalam Islam. Jadi perkara ini yang wajib kita tahu. Ilmu yang kita buka beberapa minggu dahulu, di mana Allah? Allah hadir ke? Nak tahu di mana Allah? Ya.
InsyaAllah kita belajar sedikit-sedikit. Allah buka-bukakan ilmu ni sampai kita yakin. Satu masa nanti insyaAllah kalian akan rasa keyakinan yang yakin, lebih yakin daripada jari ni ada depan mata kalian tak yakin Allah ada bersamaku. Begitu yakin, saya yakin yang anda akan yakin. Allahu Allah Allahumma salli Allahu